Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang bersabar mengikuti perkongsian saya pada malam ini. Uh, kita cuba dulu ada masalah teknikal sikit, kita cuba dulu. Agak boleh tak? Nampaknya macam boleh je tu. Okey, insya-Allah. Saya sebenarnya ingin berkongsikan slide sebenarnya. Tapi itulah, um, dia agak tak berapa nampak dia punya slide dia tu. Saya cuba tengok sikit lagi. Kalau ada bahagian slide, babak teknikal ni saya agak kurang sikit lah dia ke kemahiran dalam teknikal ni. Jadi insyaAllah kita pelan-pelan lah kita nak berkongsikan tentang bersambung pada daripada perkongsian lepas. Kita bercerita tentang sistem daya tahan, yang mana kalau seperti mana yang kita ketahui bahawa sistem daya tahan ni adalah satu yang penting dalam aspek jangkitan virus ni. Sistem daya tahan ni yang menentukan sama ada tubuh kita ni akan mengalami masalah ataupun menunjukkan simptom, ataupun mungkin jika sistem daya tahan kita bertambah teruk, dia akan menyebabkan kita mengalami keadaan yang lebih parah lagi lah. Maksudnya mungkin kita tidak berdaya, kita masuk ke hospital, mungkin masuk dalam ICU, dan mungkin juga kita tidak dapat diselamatkan. Jadi sistem daya tahan ni adalah penting uh, dalam tubuh kita. Sementara prevention tu yang kita lakukan lah, seperti mana SOP, kita memakai mask, kita melakukan penjarakan sosial, dan mungkin kita membasuh tangan menggunakan air dan sabun ataupun sanitizer. Jadi seperti mana yang kita cerita pada bulan lepas, saya nak berkongsi slide ni, tapi dia Facebook ni dia agak pelik sikit lah, dia tak dapat nak cutikan slide. Okey, golongan yang mempunyai sistem daya tahan yang rendah seperti mana yang kita kongsikan sebelum ni, iaitu ada lebih kurang 6 kanak-kanak yang berusia 5 tahun, wanita hamil, warga emas yang berusia 65 tahun ke atas, pesakit kronik, kencing manis, darah tinggi, asma dan lain-lain, individu yang obes, dan juga mereka yang sendiri yang kita ketahui mempunyai tekanan darah yang agak bukan tekanan darah pula, sistem daya tahan yang rendah, iaitu pesakit kanser, HIV, ataupun yang menjalani rawatan kemoterapi dan sebagainya. Jadi mereka ini perlu diberikan perhatian yang sewajarnya lah, perhatian lebih. Jika kita termasuk dalam golongan ni, sebab contoh kita hamil, kita kena faham kita lebih terdedah, jadi lebih berhati-hati dalam berjumpa ataupun bersemuka dengan orang lain. Kalau contoh lain, mungkin kita dah berusia 65 tahun ke atas, lagilah kita kena berhati-hati. Ataupun kita mungkin obes, ataupun kita pun mempunyai penyakit kronik, yang orang cakap tu yang sedia ada. Jadi tuan-tuan bayangkan, sebagai contoh, kalau kita ni seorang warga emas, obes, dan juga mempunyai penyakit yang kronik, sudah tentu risiko untuk mendapat jangkitan virus ni dia agak tinggi. Kalau kita sebagai contoh seorang yang mempunyai penyakit autoimmune disease, lepas tu kita pula hamil, lepas tu obes pula tu, juga adalah tinggi. Jadi inilah antara faktor-faktor yang mungkin yang akan menyebabkan kita memerlukan sistem daya tahan yang lebih kuat untuk diperbaiki. Okey, saya sebenarnya nak bercerita pada yang lepas. Kita nak bayangkan tentang, saya dah ada menceritakan bagaimana kita nak meningkat sistem daya tahan kita melalui sistem mencuba cara detox. Detox ni seumpama kolam yang kotor. Saya dah beritahu, seumpama kolam yang kotor, bagaimana kita nak membersihkan kolam itu. Jadi kita bayangkan diri kita ni sebagai kolam. Jadi pertama sekali kita menghalang kemasukan air yang kotor ke dalam kolam tu. Menghalang air yang kotor ke dalam kolam. Jadi dengan cara lain, atau kita cakap sebagai berpantang. Maksud dia, air yang masuk tu, yang menyebabkan air itu kotor,
menyebabkan kolam itu kotor, kita halang. Yang ini kita panggil dia berpantang. Jadi ini kita dah sebut pada siaran yang lepas bagaimana kita berpantang. Yang kedua, kita nak membuangkan air yang kotor dan juga kita akan menambah air yang bersih. Barulah kolam kita akan menjadi bersih. Jadi membuang air yang kotor ataupun membuang toksin dalam tubuh kita ni, dia ada dua konsep, iaitu kita panggil dia cleanser dan juga detox. Dua benda yang berbeza. Ramai yang kadang-kadang dia confuse sama ada detox ke, cleanser ke dan sebagainya. Jadi dua benda ni adalah dua benda yang agak berbeza dari segi approach dan juga tempatnya. Okey, saya beritahu apa perbezaan antara detox dan cleanser. Pertama sekali kita nak tahu juga apa yang disebut sebagai toksin. Kita nak meningkat sistem daya tahan ni, kalau penuh badan kita dengan toksin sebagai contoh, dia tidak akan memberikan sebarang perubahan yang baik. Mungkin sistem daya tahan kita akan menjadi lemah. Toksin ni sebenarnya adalah substan ataupun bahan yang beracun yang dihasilkan daripada kita panggil metabolic activity. Maksud dia apa yang kita makan, sama ada makanan, mungkin kita ada ambil ubat-ubatan, atau mungkin kita ada ambil apa lagi yang masuk ke dalam tubuh kita. Tak kira lah dia ubat ke makanan ataupun mungkin racun sendiri. Racun maksud dia kadang-kadang kita menggunakan bahan-bahan yang mungkin mengandungi elemen-elemen toksin di dalamnya. Yang itu yang menyebabkan dia mengganggu sistem tubuh kita. Jadi yang ini yang patut dia dikeluarkan dari tubuh. Sebagai contoh, kita mengambil makanan yang sebagai contoh yang mempunyai banyak elemen mineral yang toksin. Sebagai contoh, kita hanya memerlukan sedikit saja iron, tetapi iron tu mungkin berlebihan disebabkan mungkin ada pencemaran dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Ataupun makanan kita saja. Makanan kita daripada protein yang akan menghasilkan urea, mungkin uric acid yang berlebihan dalam tubuh, dia juga dianggap sebagai toksin. Jadi tanda-tanda dia adalah mungkin bila dah terlalu banyak dalam toksin dalam tubuh kita, mungkin kita akan rasa pening, rasa loya, pernafasan berbau. Lepas tu kita punya kuku kita akan menjadi rapuh, rasa lemah, rambut akan gugur. Lepas tu kita tak boleh berfikir. Yang ini kita sebut sebagai brain fog. Kita dah tak boleh fikir. Kita rasa macam memang kita ni macam miserable lah. Kita dah teruk sangat dah tu. Jadi yang inilah yang dah dikatakan sebagai toksin. Dan ini juga sebenarnya melemahkan sistem daya tahan kita. Sebab tu orang yang mempunyai sistem daya tahan yang lemah, kita pernah bincangkan sebelum ni, dia mungkin ada batuk, dia ada sesama, dia akan ada demam, perut dia mungkin akan kembung, tak selesa dan sebagainya. Dan juga mungkin kalau ada luka dan lambat baik. Jadi kita nak membezakan detox dengan cleanser. Jadi detox ni sebenarnya dia fokus dia hanyalah pada hati dan juga pada ginjal. Dia pada hati dan ginjal, berbanding dengan cleanser dia hanya berfokus kepada usus dan perut. Jadi kalau orang cakap detox tu makan sesuatu supaya dia keluar najis banyak, kencing banyak, itu sebenarnya cleanser. Dia bukan detox. Detox ni sebenarnya kalau ikut definisi adalah membuang toksin dalam tubuh kita yang mana dia telah menjadi sesuatu yang berbahaya dan selalunya disimpan di dalam kita punya organ hati kita ni. Sebab tu kita cara membersihkan dia berbeza dengan cleanser. Cleanser mudah saja. Kita ambil fiber yang banyak, kita minum air yang banyak, kita mengeluarkan air kencing, kita akan buang air besar sebab ada fiber dan banyak, dan itu akan membersihkan usus kita dan mungkin ginjal kita. Tetapi detox ni dia akan berbeza. Saya nak bercerita sikit tentang cleanser ni yang memudah. Detox ni mungkin kita akan cerita pada perkongsian yang akan datang. Cara dia ialah macam mana kita tengok tadi kolam kita, macam mana kita nak membersihkan air, membuang air yang kotor tu daripada kolam kita. Pertama sekali, kalau dalam tubuh kita ni, kita haruslah minum air yang mencukupi. Jadi pastikan air kencing kita berwarna lebih jernih, tidak terlalu pekat, tidak terlalu hancing, kuantitinya pun mencukupi. Jadi itulah yang kita katakan sebagai
kita minum air yang cukup dan kita membersihkan kita punya ginjal kita. Cara orang nak membersihkan ginjal ni mudah saja, minum air kosong, insya-Allah dia akan membantu. Terutamanya apabila toksin ni dia sudah mendak menjadi batu. Yang ini yang paling bahaya. Ataupun mungkin toksin ini memberikan kecederaan pada tisu atau sel-sel di dalam ginjal kita. Sebagai contoh, kita mengambil painkiller terlalu banyak, steroid terlalu banyak. Jadi bila kita minum air, dia akan keluar melalui air kencing kita dan menyebabkan kita dapat menyelamatkan ginjal kita. Begitu juga sebagai contoh, kita nak membuang air besar, sebab air besar, najis kita ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kena dikeluarkan sekurang-kurangnya paling lama pun 3 hari sekali. Itu sebagai panduan lah, sebagai panduan sekurang-kurangnya 3 hari sekali. Sebab apa? Sebab makin lama najis kita berada di kolon ataupun rektum, dia akan menjadi lebih keras. Ini akan menyebabkan sembelit, dan sembelit yang terlalu keras apabila kita menelan, dia akan menyebabkan hemoroid ataupun menyebabkan buasir. Jadi najis kita macam mana boleh menjadi keras? Ialah apabila dia simpan terlalu lama, tubuh kita tidak cukup minum air, jadi air daripada najis tu akan diserap ke dalam tubuh kita balik. Dia akan serap lebih dan najis kita akan menjadi keras. Jadi dia orang cakap tu menyebabkan lebih banyak pula toksin yang sepatutnya dikeluar melalui najis, tetapi diserap semula ke dalam tubuh. Sebab tu kita kena keluarkan 3 hari sekali. Cara dia ialah kita mungkin banyak makan sayur-sayuran sebagai contoh. Yang itu memang dia akan mudah. Secara lain ialah kita boleh ambil minyak zaitun, VCO, dia akan memudahkan, melicinkan, melancarkan kita punya pembuangan air besar. Ataupun kita makan cuka-cuka buah-buahan, cuka apple ataupun cuka tin, dia membantu juga untuk usus kita bergerak dan menyebabkan pembuangan najis tu. Jadi inilah cleanser, dan kita akan bincang detox mungkin pada minggu depan. Jadi bagi kita tak meningkatkan daya tahan, antaranya yang kita nak beritahu pada hari ini adalah kita kena membuat detox dan cleanser. Dan cleanser ni kita dah ada cerita, detox insya-Allah kita akan cerita pada masa minggu depan pula. Jadi kita berbalik kepada sponsor kita, iaitu Vitasure. Vitasure, kalau tuan-tuan melihat, nampak tak ni? Di sini, minta maaf. Vitasure ni adalah salah satu sponsor kita untuk perkongsian pada hari ini. Vitasure Gold ni kita nak membincangkan tentang ada satu elemen yang kita panggil sebagai beta glukan. Beta glukan ni sebenarnya boleh juga didapat daripada contoh bakteria, cereal, oats dan barley, fungal dan juga yeast. Di Vitasure Gold ni dia didapati daripada yeast, beta glukan, daripada yeast. Sebab tu apabila kita membincangkan beta glukan ni, kalau kita tengok banyak dalam jurnal, beta glukan ni dikatakan ada dua fungsi yang utama. Pertama sekali, dia bagus untuk menurunkan kolesterol, total kolesterol dan juga kolesterol jahat LDL. Satu lagi, dia akan meningkatkan sistem daya tahan kita, dapat meningkatkan sistem daya tahan kita. Jadi apa perbezaan antara oats yang menghasilkan beta glukan dengan juga yeast juga menghasilkan beta glukan? Jadi kajian yang saya dapati, pembacaan daripada jurnal, saya mendapati beta glukan yang daripada yeast ni, dia akan meningkatkan sistem daya tahan. Sementara beta glukan daripada oats ni, dia akan menurunkan kolesterol dan juga baik untuk hati, untuk jantung. Jadi tuan-tuan ada dua benda yang berbeza. Kalau dari yeast, dia akan meningkatkan sistem daya tahan kita. Kalau kita ambil daripada oat, dia akan menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kesihatan jantung kita. Jadi berapa banyak kena makan, itu nanti kita akan bincang. Dalam satu kajian yang bertajuk Effect of the Beta Glucan on the Immune System, dia mengatakan bahawa beta glucan daripada yeast ni yang selalunya diekstrak daripada cell wall of the yeast,
Dia sebagai immunomodulator yang akan meningkatkan sistem daya tahan. Sementara dia kata kalau daripada oats pula, dia meningkatkan kesihatan jantung dan juga dapat menurunkan kolesterol jahat. Itu perbezaan dia. Sebab tu kalau nak kita meningkatkan sistem daya tahan kita, ambil daripada yeast. Sementara kalau kita nak orang cakap tu kesihatan jantung kita, meningkatkan kesihatan jantung kita, kita ambil daripada oat. Bagaimana beta glucan ni dapat membantu meningkatkan sistem daya tahan. Yang ini pun kita nak tahu juga. Dalam satu kajian yang diterbitkan, Continuous Exposure of Non-Soluble Beta Glucan Induce Train Immunity in MCSF Differentiate Macrophages. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yeast tu, beta glucan daripada yeast ini dia akan attach, dia akan melekat pada macrophages. Macrophages ni adalah sebahagian daripada sistem daya tahan kita. Bila saja dia melekat, dia akan mengaktifkan macrophages ni untuk mengenal patogen dengan lebih baik. Maksud dia benda asing atau virus atau kuman daripada luar, dia dapat mengenal dengan lebih baik apabila macrophages ini dia melekat bersama dengan beta glucan. Yang itu yang dia sebut di dalam kajian itu. Dengan ini dia akan, selain daripada itu, dia akan merangsangkan, dia akan enhance the production of antibody. Dia akan meningkat juga immune cell yang lain, sebagai contoh interleukin, immunoglobulin dan juga cytokinin. Dia akan membantu di situ. Minta SB FB. Jadi itulah yang paling penting sekali, bagaimana beta glucan ni membantu untuk meningkatkan daya tahan. Jadi kajian ini telah membuktikan bahawa pengambilan beta glucan ni sangat bagus untuk meningkatkan sistem daya tahan. Tapi walau bagaimanapun, ada satu lagi kajian yang saya baca, dia kata dia kata bahawa ada synergistic effect yeast beta glucan ni dengan vitamin yang lain, vitamin C, vitamin D dan juga zinc. Jadi kalau kita ambil beta glucan ni bersama dengan vitamin, dia ada synergistic effect. Maksudnya dia memperkuatkan lagi sistem daya tahan dia, terutama kanak-kanak yang berusia 2 hingga 10 tahun. Jadi sebagai contoh, kanak-kanak tu ada ambil vitamin, bagus, multivitamin yang mengandungi vitamin C, vitamin D, vitamin dan juga zinc. Ambil juga beta glucan, dia akan mempertekatkan sistem daya tahan kita dengan lebih baik. Kajian ini diterbitkan dalam International Journal of Molecular Science 2021 yang baru ni. Tajuk dia vitamin D dan beta glucan synergically stimulate the human macrophages activity. Jadi memang kalau kita ambil beta glucan bersama dengan vitamin untuk kanak-kanak, anak-anak kita anak-anak kita ni yang berusia 12 tahun ke bawah ni memang tak ada vaksin lah. Jadi cara yang terbaik lah meningkatkan sistem daya tahan dia. Bagikan multivitamin, bagikan beta glucan, itu baik untuk mereka. Kita pergi kepada yang seterusnya. Antara selain daripada tu, yang saya nak beritahu tadilah, kalau anak-anak tadi atau kita sendiri untuk meningkatkan sistem daya tahan kita yang terbaik, dia kata tadi dia ada sinergi, iaitu vitamin C, vitamin D3, zinc, madu dan juga habatus sauda. Yang ini memang dah dalam banyak kajian menunjukkan bahawa jika kita combinekan benda ni, dia akan meningkatkan sistem daya tahan kita. Jadi bergantunglah, kalau kita mempunyai risiko yang tinggi. Sebagai contohnya, seorang lelaki, bayangkan seorang lelaki yang mempunyai diabetes, mempunyai hypertension, merokok, lepas tu dia obese, kemudian dia pula tu sebagai contoh ada pula tu masalah penyakit yang lain, penyakit kesihatan lain. Sebagai contoh, dia mungkin ada dah start ada kanser dan sebagainya. Jadi risiko untuk dapatkan jangkitan virus ni terlalu tinggi. Jadi sebab itu dia kena berhati-hati untuk mencegah jangkitan dengan menggunakan penutup muka, membasuh tangan dan juga penjarakan. Selain daripada itu, meningkatkan sistem daya tahan.
Jadi insyaAllah kita tengok pada rakan-rakan kita yang mungkin dah berada bersama saya pada kali ini. Rakan-rakan, terima kasih. Tak ramai hari ini mungkin sebab agak terlewat. Saya minta maaf. Tetapi kita tengoklah siapa yang ada. Okay, belum ada lagi di tempat saya belum ada lagi yang berkongsi pengalaman dan sebagainya. Tetapi inilah yang kita nak bawa pada hari ini, bahawa beta-glucan sebagai salah satu sebatian yang meningkatkan sistem daya tahan. Dah ramai dah terima kasih. Jadi saya nampaklah sikit ramai juga yang bersama kita pada hari ini, lebih kurang 29 orang. Terima kasih Puan Fatimah. Ni akak saya daripada Sarawak ni. Selalu saja mengikuti perkongsian saya. Terima kasih Kak Fatimah. Hasuria Hashim, doktor nak tanya, pagi tadi baru makan minyak kelapa darah dan minyak zaitun, badan rasa macam lemah. Ini biasalah sebab mula-mula. Sebab kita tak biasa makan minyak zaitun. Minyak zaitun ni bila kita tak biasa, memang kadang-kadang rasa dia macam itu tetapi setelah lama dia akan menjadi lebih baik. Puan Liza Gapar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru dapat masuk segmen yang awal. Tak apa Puan, kita pun lambat mula tadi disebabkan masalah teknikal. Salbia Ali, kalau berpeluh banyak toksik ke doktor? Berpeluh ni sebahagian daripada usaha kita untuk buang toksin. Sebab tu orang kadang-kadang dia mencadangkan pergi ke sauna untuk mengeluarkan peluh supaya toksin dalam tubuh kita keluar. Tapi pada saya dia ada sebahagian kecil saja. Banyak lagi kita boleh cara mengeluarkan toksin dalam tubuh kita. Macam saya cakap tadi, buang air besar, melalui kencing dan sebagainya. Waalaikumsalam Puan Salbia. Cik Puan Liza Ramli, Waalaikumsalam Mas Surah Makno. Terima kasih kerana bersama perkongsian ni. Jadi seterusnya kita nak cerita sikit tentang sponsor kita pada malam ini, iaitu Vitasure ni. Vitasure ni hari ni dia akan memberikan tiga lagi botol ataupun kita panggil tin Vitasure bagi mereka yang dapat menjawab soalan dengan lebih tepat, dan cepat. Kalau kita tengok Vitasure ni, tuan-tuan dan puan-puan, memang dia dah ada vitamin C dah ada, vitamin E dah ada, folate dan juga zinc, selenium, banyak lagi yang ada. Sebab tu apabila combinekan antara tadi yeast, beta-glucan daripada yeast dan juga vitamin dan juga mineral ni, dia akan mempertingkatkan antibody production, respon kepada to antigen, viruses dan bakteria, dan juga akan merendahkan inflammation dalam tubuh kita, oxidative stress dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang sebagai contoh yang sibuk bekerja, yang tak sempat untuk makan dan sebagainya, ini adalah salah satulah yang terbaik untuk mencuba untuk meningkatkan sistem daya tahan. Caranya ialah mengambil 4 skop campur dengan 185 ml air, menjadikan total keseluruhan isi padu dia sebanyak 240 ml. Satu hari 2 kali, dicadangkan 2 kali lah. Satu kali pun okey, tetapi yang paling bagus adalah 2 kali. Jadi sesiapa yang sesuai, macam sebut tadi, orang yang mempunyai sistem daya tahan yang lemah, yang inilah kita minta mereka berhati-hati. Mereka boleh membuat prevention, memakai mask, penjarakan dan membasuh tangan. Selain daripada itu, meningkatkan sistem daya tahan dia. Sistem daya tahan dia antaranya, selain pada vitamin yang saya sebut, semua ada dalam ni. Dan juga boleh juga ambil susu dalam ni. Susu ni yang mempunyai yeast, dia bagus. Tuan-tuan boleh juga ambil oat yeast, beta-glucan yeast daripada oat untuk menurunkan kolesterol, tetapi yang ini untuk meningkatkan sistem daya tahan. Jadi pertama sekali, mereka yang terlalu sibuk sebagai pengganti makanan, terutama waktu pagi dan juga waktu petang. Jadi kalau terlalu sibuk sangat, minum 4 skop dengan air 185 ml, selalunya dah akan merasa lebih kenyang. Tak perlulah mencakap tu bagi berlapar kerana terlalu sibuk. Warga tua yang tak berselera, kadang-kadang memilih kan, orang tua ni yang
yang tidak mempunyai selera, terlalu sangat memilih, nak makan tu tak selera, makan ni tak selera. Lepas tu akhirnya menyebabkan berat badan menjadi susut, dan jadi kita mencadangkan ni lah, seperti mana yang kita ketahui tadi, berusia 65 tahun ke atas mempunyai sistem daya tahan lemah, jadi dia membantu. Bagi mereka yang sebagai contoh mempunyai alahan pada protein lembu, ni pun bagus sebab dia berasaskan kacang soya. Jadi kacang soya ni memang bagus dari segi menghasilkan protein, dan dia tak akan mendapatkan alahan alahan protein lembu ni. Dan juga mereka yang sebagai contoh dah selepas pembedahan, yang mana tak sesuai lagi makan makanan pepejal. Sebagai contoh lah, mungkin selepas Caesar operation, ataupun mungkin lepas pembedahan appendix, doktor kata kena makan benda-benda yang lembut dulu, ataupun minum yang cair. Jadi antaranya memberikan tenaga dan juga memberikan vitamin mineral dalam tubuh adalah pengambilan susu ini. Begitu juga orang yang dah tak boleh nak menelan, mungkin dia ada masalah, ada kesihatan dan sebagainya, terpaksa menggunakan tube, terutama bagi mereka yang ada stroke contoh, dia dah tak boleh nak menelan lagi, mungkin susu ni boleh dibancur dan masukkan ke dalam tube makanan dia. Dan juga mungkin pengamal vegetarian, pengamal vegan, yang mana memang tak boleh nak ambil makanan yang berasaskan haiwan. Jadi ini kacang soya memang antara yang terbaik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan pergi kepada soalan, 3 soalan seperti biasa. Soalan ini kita akan memilih pemenang dia berdasarkan cepat dan tepat. Boleh kita tengok dia punya ni? Kita tengok dulu Okey, soalan yang pertama yang saya akan nak baca. Tak boleh lah dia punya ni. Boleh? Soalan yang akan saya baca ialah pertama sekali ialah berkaitan tentang sistem daya tahan ini. Okey, seperti mana yang saya dah sebut tadi, boleh tak tuan-tuan puan-puan menceritakan atau menulis sikit bagaimana beta-glukan ni dapat meningkatkan sistem daya tahan dia? Bagaimana? Dia ada 3 tadi. Pertama sekali dia akan mengadakan dekatan pada sel mana, kemudian sel ini akan diaktifkan, activation, kemudian dia akan enhance ataupun dia meningkatkan sel-sel immunity yang lain. Jadi boleh tak namakan sel yang meningkatkan, yang bertindak sebagai macam kakak ni, meningkatkan sistem daya tahan kita. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan menulis apakah nama sel itu? Ada jawapan dia tak? Sebab kat sini tak boleh tengok. Kalau tuan-tuan dah bersedia, insya-Allah kita akan lihat. Ada yang nak menjawab? Okay, kalau tak ada yang menjawab, saya akan menjawab soalan-soalan dulu. Soalan-soalan daripada yang bertanya dalam Facebook saya ni. Tak ada beberapa yang saya tak baca, antaranya Puan Siti Nur Azila Abdullah, Waalaikumsalam. Sugiwati Yusuf, Waalaikumsalam. Aniza Inja, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama saya. Siti Nur Azila Abdullah saya dah sebut tadi. Junaidah Man, Waalaikumsalam. Masura Muhammad Nur, Waalaikumsalam. Siti Nur Azila bertanya, kalau badan yang jenis mudah berangin sesuai tak doktor? Yang berangin ni
Kalau tuan-tuan melihat perkongsian saya dalam ada Facebook, apakah makanan-makanan yang berangin? Maksud dia tak semua orang makan sebagai contoh sayur menyebabkan dia berangin. Ada orang yang ada masalah berangin, ada orang yang tak ada masalah berangin. Okay, saya nampak ada seorang dah menjawab ni, iaitu Kim, Kim LK, aktifkan sel macrophages. Kim, saya minta supaya nanti menghubungi pihak kami. Saya akan menuliskan nombor telefon, bagikan nama, alamat dan juga nombor telefon, kerana tuan telah memenangi satu tin Vitasure, dan juga shaker dia, satu botol shaker. Jadi kita, insyaAllah kita akan postkan. Saya juga nak menjawab soalan yang lain tu. Untuk yang berangin, yang berangin selalunya tak ada masalah, tidak ada masalah untuk mereka yang berangin. Okey, Puan Salbiah, okey, dia berkongsi tadi dia punya nota tu, jaga SOP, vitamin C, vitamin D, satu lagi zinc dan juga selenium. Itu pun bagus untuk meningkatkan daya tahan. Buah sayur untuk antibody, air dan secukupnya, betul. Puan Intan Wardati Ahmad, doktor, adakah prebiotik suplemen adalah sumber beta glukan? Prebiotik selalunya seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa sumber beta glukan ni sebenarnya ada empat. Kalau kita tengok, pertama sekali adalah daripada bakteria. Daripada bakteria kita boleh dapat daripada sel dia, daripada dinding sel dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh dapat juga daripada cereal, daripada oats, daripada barley. Seperti mana saya beritahu tadi, beta glukan daripada oats ni bagus untuk menurunkan kolesterol. Tetapi beta glukan daripada yeast, dia lebih kepada untuk meningkatkan sistem daya tahan. Itu ada perbezaan dia. Dan saya pun dah bacakan kajian jurnal berkaitan dengan itu. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua kita nak kongsikan, nak ditanyakan adalah, sebentar tuan, saya bacakan soalan. Okey, soalannya, selain daripada beta glukan daripada yeast yang meningkatkan sistem daya tahan, apakah kandungan vitamin yang ada di dalam Beta Sure ni yang dapat juga meningkatkan sistem daya tahan? Saya minta 3. Boleh vitamin dan juga mineral yang dapat meningkatkan sistem daya tahan, yang ada juga di dalam Beta Sure ni, yang memang dah ada dalam ni. Jadi kalau kita tengok, dalam itu ada vitamin, ada mineral dan juga ada yeast beta glukan. Jadi apa 3 elemen vitamin dan mineral yang ada dalam beta glukan yang dapat meningkatkan sistem daya tahan? Kalau dapat menjawab dengan cepat dan juga tepat, kita akan berikan satu tin 400 gram dan juga shaker, InsyaAllah. Okey, jadi tuan-tuan boleh menjawablah. Okey, kita tengok sikit soalan-soalan, mungkin perkongsian daripada rakan-rakan kita. Jadi saya harap Puan Intan, saya menjawab soalan. Soalan Puan Intan, adakah prebiotik suplemen adalah sumber beta glukan daripada yeast? Jadi yeast ni selalunya, prebiotik ni adalah makanan kepada kuman-kuman yang baik. Yang ini kita panggil prebiotik, makanan-makanan yang belum berproses. Contoh dia mungkin bawang, mungkin apa lagi, garlic dan sebagainya tu, pisang dan sebagainya. Dia belum diproses. Yang itu adalah makanan yang baik untuk kuman-kuman yang bagus di dalam usus kita. Tetapi apabila dah diproses, contoh dia menjadi tempe, menjadi apa lagi, menjadi kimchi, menjadi mungkin budu dan sebagainya lah, dia bila dah proses fermentasi tu, dia akan menyebabkan banyak kuman-kuman yang baik. Cuma kadang-kadang tu yang kita punya masalah ni, kadang-kadang garam terlalu banyak. Yang itu yang kita, sebab dia nak mengekalkan pengawitan, supaya dia tahan lama, letak garam banyak. Tapi yang itu yang masalah. Tapi kalau kita ambil sebagai contoh kimchi, kimchi tak terlalu masin. Cuma dia ada rasa masam akibat ada asid laktik dalam tu.
menyebabkan dia agak bermasam. Tetapi dalam tu pun dia dah ada bakteria yang bagus. Jadi itu kita sebut sebagai probiotik. Bagi untuk orang yang tak boleh nak ambil makanan-makanan yang mengandungi probiotik, probiotik pun terdapat pada yogurt, pada kefir dan sebagainya. Rasa macam masam tak boleh nak telan, boleh mengambil suplemen dalam bentuk kapsul. Itu yang kita panggil dia probiotik, iaitu mengandungi kuman-kuman baik yang untuk usus kita. Tetapi yeast ni dia bukan sebahagian, sebab dia adalah yeast ni macam kulat yang baik jugalah untuk tubuh kita. Jadi dia bukannya probiotik. Jadi ada jawapan untuk soalan ni? Kalau tak ada jawapan, saya ingat mungkin kita akan simpan untuk minggu depan. Kita akan kumpulkan. Kita tengok lagi sekali. Kalau tak ada kalau tak ada, kita akan simpan untuk minggu depan. Okey, soalan yang terakhir, yang mungkin ni pun kalau tak dapat juga, tak ada yang menjawab, kita akan bawakan ke minggu hadapan, yang berkaitan dengan produk ini. Okey, soalannya dia pun agak mudah, berkaitan dengan Vitasure ni. Siapakah golongan yang mungkin sesuai mengambil, yang digalakkan sebenarnya mengambil Vitasure ni? Boleh bagi satu. Bagi mereka yang bagaimana dapat yang sesuai untuk mengambil Vitasure ni sebagai ambil, ada jawapan dia? Saya bagi 1 minit. Jika tak ada, kita akan bawakan ke minggu hadapan. Ada? Oh, jawapan dah ada. Jawapan yang soalan yang kedua tadi. Sebab dia agak lambat sikit keluar ni, sebab kita ada beberapa channel di sini. Page saya, page Vitasure. Okey, saya bacakan. Yang pertama, yang tepat dan cepat, iaitu, saya tengok lagi, kita bolehlah bagi kepada sokok sengit ni, zinc, vitamin C dan selenium. Banyak sebenarnya, tetapi di antaranya ialah zinc, vitamin C, vitamin D3, selenium, dan ada beberapa lagi lah. Dia antara jawapan yang boleh diterima. Jadi sokok sengit nanti boleh WhatsApp kepada nombor yang akan diberikan. Boleh kita bagi nombor untuk memberikan nama, alamat dan juga nombor telefon untuk penghantaran hadiah sebagai pemenang. Okey, terima kasih. Okey, soalan yang terakhir tadi, siapakah yang sesuai untuk mengamalkan, bukan sesuai, yang digalakkan untuk mengamalkan Vitasure Gold ni? Kalau tuan-tuan boleh menjawab dengan cepat dan tepat, saya akan berikan dua lah. Dua. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi berikan dua, insya-Allah cepat dan tepat kita akan berikan hadiah. Kita tengok lagi, mungkin kita menunggu 1 minit sebelum kita menutup. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan-rakan saya yang bersama dengan saya, Cik Puan Liza Ramli. Tadi saya dah sebut nama dia. Waalaikumsalam. Junaid Ahmad. Waalaikumsalam. Zinc, vitamin C, zinc dan selenium, betul juga, tetapi dah ada yang lebih cepat daripada Puan menjawab soalan tu. Jadi kita tengok sikit lagi sekali. Ada sesiapa yang telah menjawab dengan cepat dan tepat?
Kita tengok siapa yang mungkin dah ada. Ada dah. Mana? Okey, saya nak menjawab dulu soalan daripada Syed Sazwan. Dia bertanya, ada tak yang tak sesuai guna Vitasure? Contoh ada penyakit tertentu. Jadi Vitasure ni so far ni saya ingat sebab dia adalah berasaskan daripada protein soya, tak ada masalah sebenarnya. Ada juga kontroversi yang menyatakan bahawa orang yang ada fibroid tak boleh ambil soya, orang lelaki tak boleh minum soya, tetapi saya tak jumpa lagi dia punya kajian yang saintifik semua. Kebanyakan daripada blog yang menyatakan begitu tetapi tidak memberi sebarang huraian ataupun bukti kajian saintifik lagi. Tapi secara logiknya, contoh orang yang ambil soya ni selalunya orang daripada Indonesia, daripada Jawa. Saya pun orang Jawa juga. Ambil tempe, tetapi kita tengok populasi paling ramai pun orang di Indonesia. Kalau kita tengok yang orang ambil tahu, orang-orang Cina, tapi kalau kita tengok pun di tanah besar Cina pun ramai juga orang. Jadi nak mengatakan bahawa menyebabkan ketidaksuburan pada lelaki tu dia agak masih lagi sama lah. Saya tak merasakan begitu. Begitu juga yang boleh menyebabkan fibroid. Sebab dalam buku teks dia tak menyebutkan punca penyebabkan fibroid. Cuma dia mengatakan apabila wanita tu masih dalam usia yang subur, yang boleh hormon estrogen dia masih tinggi lagi, selalunya memang kebarangkalian untuk ada fibroid tu ada. Kebarangkalian untuk mendapat fibroid tu, masalah fibroid tu ada. Tetapi apabila mereka mengalami menopause, masuk kepada fasa menopause, selalunya fibroid tu akan mengecut ataupun fibroid tu akan menjadi calcification, menjadi dalam tu dah menjadi macam batu dah, lebih mudah lah saya cerita macam itu. Jadi dia berkaitan dengan hormon sebenarnya, hormon. Phytoestrogen di dalam kacang soya dan juga mungkin dalam tumbuh-tumbuhan herba yang lain, sebenarnya dia tidak seperti mana sifat hormon gantian. Hormon sintetik gantian ni ialah memang molekul dia lebih kurang sama dengan hormon di dalam tubuh kita. Tetapi phytoestrogen ni kebanyakan dia hanya menggalakkan pengeluaran. Yang ini saya baca dia bersifat agonis dan juga antagonis terhadap hormon yang ada dalam tubuh. Maksud dia setengah hormon tu terlalu tinggi dia akan rendahkan, setengah hormon tu dia rendah dia akan meningkatkan. Itu fungsi antaranya phytoestrogen daripada tumbuh-tumbuhan yang ataupun mungkin daripada kacang soya. Jadi saya tengok lagi soalan yang lain. Puan Mei Zin Chua, kit boleh minum? Boleh puan, tak ada masalah, boleh minum. Macam saya beritahu tadi, cuma pengambilannya kalau dewasa 4 skop, mungkin kanak-kanak mungkin kita boleh bagi 2 skop, sebab dia punya dos pun dos vitamin pun taklah orang cakap tu terlalu tinggi sangat. Memang bagus untuk maintenance tubuh kita, dan juga dia ada yeast ni bukan yeast tu, dia ada beta glucan daripada dinding yeast tu yang diambil, dan yeast ni memang banyak disebut dalam jurnal pemakanan tentang kebaikan dia. Jadi kita tengok kalau untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa sudah tentu, pada saya lah sudah tentu boleh kita ambil, tak ada masalah. Tetapi kanak-kanak pun mungkin kita boleh, tak perlulah terlalu banyak sampai 4 skop, mungkin 1 skop dia, ataupun kalau kita sedang minum dia nak, kita boleh bagi satu sisip dan sebagainya. Okey, jawapan yang kepada saya nampak yang menjawab soalan yang terakhir tadi ialah Puan Nurul Ami Narira. Saya minta faham Puan Liana, sebab tak ada tu. Wanita hamil atau mengandung ni adalah golongan yang mempunyai sistem daya tahan yang rendah. Tetapi Vitasure ni sesuai bagi orang yang sibuk bekerja, pengamal vegetarian atau vegan, orang tua yang tidak ada selera makan. Jadi saya rasa Puan Nurul menjawab lebih tepat dan cepat. Minta nanti WhatsApp staf kami, nama, alamat dan juga nombor telefon, supaya ia dapat diberikan hadiah ataupun cenderamata bagi menjawab soalan ini. Jadi kita pergi kepada soalan-soalan sebelum kita mengakhiri.
Jadi jam pun dah menunjukkan 10.40. Jadi saya rasa kita cukup dulu perkongsian kita pada satu hari. Puan Ikun bertanya satu hari boleh minum berapa gelas. Yang kita cadangkan dua kali, pagi dan malam. Dua kali pagi dan malam. Satu sudu pun okey juga. Tapi sekurang-kurangnya yang paling bagus dua lah. Dua pagi, satu gelas pagi, satu gelas waktu malam. Okey. Ha? Dah tiga. Yang jawab yang ketiga adalah uh, Puan Nurul Amin Nadira. Puan Nurul Amin Nadira dalam jawab. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana berkongsi bersama saya. Mungkin pada minggu depan kita akan memperbaiki dari soal-soal teknikal ni. Sebab ada sedikit teknikal lah masalah yang mana saya sebenarnya telah mencuba daripada pukul 8.30 tadi, baru dapat masuk lebih kurang pukul 9.30 tadi. Sejam juga kita mencuba, tapi tak apa. Ini adalah satu hiccup yang biasa berlaku apabila kita membuat FB Live. Jadi kita akan jumpa lagi minggu depan, InsyaAllah, sama dengan Vintage World, untuk membincangkan bagaimana kita dapat meningkatkan sistem daya tahan kita ni dalam musim pandemik ini. Jadi kita jumpa lagi di lain masa. Sekian.